بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, minta maaf kita terputus sedikit siaran sebentar tadi. Kali ini kita nak mula balik apa yang kita dah bincang tadi berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Tetapi sebelum itu, gelandangan sufi boleh dengar jelas tak suara saya? Boleh dengar jelas suara ya? Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Faizal, Liari, begitu juga sahabat-sahabat lain yang bersama dalam live kita pada malam ini. Barangkali boleh dengar jelas suara ya? Okey, baik. Kita nak sambung pengajian sirah kita, siri kedua. Kita dah bahas petang tadi siri pertama, iaitulah sejarah orang Arab jahiliyah. Memang dalam kitab-kitab sirah, mana-mana kitab pun, selama mana dia belum lagi direngkaskan ataupun dipadatkan isi dia kepada isi-isi yang sesuai dengan metodologi moden. Kebiasaannya kitab sirah klasik kita ini, dia akan cerita dahulu tentang Arab jahiliyah. Untuk kita kenal dululah siapa Arab jahiliyah. Bila kita kenal, baru kita dapat rasa Nabi SAW ni besar jasanya, sifatnya, kesabarannya untuk mendidik orang Arab jahiliyah itu. Tetapi bab pertama ni kita sudah bahas pada petang tadi, lebih kurang 40 minit. Jadi malam ini sambungan yang kita nak cerita bab kedua, kelahiran Nabi kita SAW. Maknanya kelahiran Nabi kita SAW. Seperti mana yang telah kita maklum, kita biasa dengar riwayat ataupun pendapat yang menyebut bila Nabi kita ni dilahirkan, ia jatuh pada 12 Rabiul Awal, tahunnya gajah. Ni semua sekali di kalangan kita maklum, dan inilah pendapat yang paling masyhur di kalangan scholars dalam bidang sirah Nabi. Pun begitu, sebagai nak benihkan pengetahuan kita, ya, nak cambahkan pengetahuan kita, yang mana bertambah sedikit ilmu, biar tak banyak pun kita dapat tarik pula dalam WhatsApp nanti kah, kita panjangkan kepada kawan-kawan apa yang kita dah belajar ni. Antaranya yang kita nak tahu sikit sebanyak lah tentang, rupanya ada pendapat yang banyak tentang tarikh kelahiran Nabi SAW. Kalau selama ni kita tahu 12 Rabiul Awal, tahun gajah, di sana ada beberapa pendapat yang lain, sahabat-sahabat sekalian. Antaranya, ada ulama kata Nabi lahir pada 2 Rabiul Awal. Maknanya bukan 12 Cikgu Ding, tetapi 2 Rabiul Awal. Ada juga pandangan kata begitu. Ada pandangan kata Nabi lahir pada 8 Rabiul Awal. 8 Rabiul Awal Nabi lahir. Ada pendapat kata begitu. Dan ada pendapat kata Nabi lahir pada 9 Rabiul Awal. Antaranya ulama yang membawa pandangan ini, yang berprinsip dengan pandangan ini, iaitulah Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, pengarang kitab sirah yang kita bahas ini, Ar-Rahiqul Maktum, sirah moden Ar-Rahiqul Maktum itu. Pengarangnya iaitulah Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri sendiri telah memilih pendapat yang katanya Nabi sebenarnya lahir pada 9 Rabiul Awal. Bayangkan tu, banyak pendapat ya. Ada yang kata 2 Rabiul Awal, ada yang kata 8 Rabiul Awal. Pengarang kitab sirah yang sedang kita bahas ini, iaitulah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri pun, dia tak kata 12, dia pilih 9 Rabiul Awal. Pun ada juga pandangan begitu. Dan ada yang kata Nabi lahir pada 10 Rabiul Awal. Tetapi sebagaimana yang telah kita maklumkan sahabat-sahabat sekalian sebentar tadi, pendapat yang paling masyhur di sisi ulama sirah ialah Nabi kita dilahirkan
pada 12 Rabiul Awal sebagaimana yang telah kita maklum dan kita belajar daripada sekolah rendah itu. Walaupun ulama tidak sepakat dalam menentukan tarikh ataupun bila Nabi ni lahir, tetapi mereka masih bersepakat mengatakan hari Nabi lahir hari Isnin. Hari Isnin. Waktu Nabi lahir waktu subuh. Mana waktu subuh Nabi lahir hari Isnin dan tahun Nabi lahir adalah tahun gajah. Maknanya pendapat yang paling kuat 12 Rabiul Awal dan kemudian disepakati dari sudut harinya Isnin, waktunya subuh, tahunnya gajah itu, kalau mengikut sejarah Mekah sebenarnya ia bertepatan kelahiran Nabi kita ni selepas 40 tahun jatuhnya sebuah kerajaan syirik. Mana ada satu kerajaan syirik, dia memerintah Mekah. Katanya sejarah Mekah, kerajaan ini dinamakan kerajaan Anusyarwan. Kerajaan Anusyarwan. Lalu kerajaan Anusyarwan ni dia memerintah Mekah, kerajaan syirik. Tak lama dia jatuh. 40 tahun selepas jatuhnya kerajaan syirik inilah baru Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Satu. Mana ada sejarah Mekah kata Nabi kita lahir selepas 40 tahun jatuhnya sebuah kerajaan syirik yang pernah memerintah Mekah. Dan ada pendapat kata sebenarnya Nabi kita lahir selepas 25 tahun peristiwa banjir besar datang menenggelamkan Mekah. Ada satu banjir besar, banjir ni dikenang dalam sejarah Mekah namanya banjir Arim. Banjir Arim. Dia terlalu besar. Dia datang ke Mekah, ia menenggelamkan kota Mekah tu. Termasuk Kaabah lah pun rosak. Struktur binaan Kaabah tu jadi lemah kerana sebab banjir Arim inilah 25 tahun sebelum Nabi lahir, mari tenggelam Mekah dengan sebab banjir ni. Kaabah pun rosak. Itu yang akan kita belajar nanti insya-Allah kalau sampai masanya. Sebab itu disebut Kaabah dibina pula. Dibina pula kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun. Ketika umur Nabi 35 tahun dibina pula Kaabah. Sebab antaranya Kaabah pernah rosak 25 tahun sebelum Nabi lahir. Kerana apa? Kerana mari banjir besar. Banjir ini dikenang dalam sejarah Mekah. Apa namanya tadi yang saya sebut tadi? Banjir Arim. Terlalu besar ia menenggelamkan kota Mekah dan juga Kaabah. Maka 25 tahun selepas peristiwa banjir besar ni datang ke Mekah, baru Nabi SAW dilahirkan. Dua ni kita baca sejarah Mekah, kita nak tengok rentetan dengan Nabi kita lahir tu. Dan kata ulama lagi, Nabi kita ni lahir sebenarnya selepas 50 hari atau 55 hari. Mudah ceritanya lebih kurang selepas 2 bulan. Selepas 2 bulan apa dia? Peristiwa serangan tentera bergajah dari Yaman tu yang nak serang Mekah, walaupun tak sempat masuk Mekah pun diazab Allah terlebih dahulu di Wadi Muhassir, di satu tempat nama Lembah Muhassir tu. Tetapi ketika Abraham nak mari serang Mekah itu, Nabi belum lahir. Maknanya peristiwa serangan itu berlaku lebih kurang 2 bulan sebelum Nabi SAW dilahirkan. Jadi kalau anak cucu tanya di rumah, ketikanya Abraham serangnya Mekah, walaupun tak sempat masuk Mekah pun, Nabi kita waktu tu dekat mana? Jawabnya belum lahir lagi. Nabi kita belum lahir lagi. Maknanya kita dah sebut tadi dari segi sejarah Mekah, Nabi kita lahir bertepatan selepas 40 tahun jatuhnya sebuah kerajaan syirik yang pernah memerintah Mekah. Kerajaan ini dikenang dalam sejarah Mekah namanya kerajaan Anusyarwan. Dan begitu juga disebut Nabi kita lahir ni selepas 25 tahun peristiwa banjir besar, yakni banjir Arim menenggelamkan kota Mekah yang kita sebut tadi. Baru Nabi lahir. Ataupun Nabi SAW lahir
selepas 50 hari atau 55 hari peristiwa Abrahah cuba nak serang Mekah itu. Maknanya waktu Abrahah datang nak serang Mekah, Nabi kita berusia 7 bulan dalam kandungannya. Baik, kita tengok sikit komen kawan-kawan ni. Oh, banyak yang kata tak berapa clear ya suara. Sekali lagi saya tanya, agaknya suara dah clear ke belum? Suara dah clear ke belum agaknya? Cuba kita respon di bawah itu, P. Suara kita dah okey ke belum ni sebelum saya teruskan kuliah sirah ni. Minta maaf banyak Cikgu Din. Tadi Abang Zul ada hantar satu mic kepada saya, tetapi mic-nya pula tak dapat kita guna waktu sekarang ni kerana lain sikit dia punya bentuk itu. Tetapi saya nak tanya lebih kurang kepada rakan-rakan yang sedang dengar live kita ini, yang sedang share sebanyak-banyaknya ini, dengar ke tidak jelas suara saya ni? Dengar ke tidak tu suara saya dengar jelas? Dengar ya. Mana Faizal kata jelas. Kak Ruzi bunyi slow sikit ya. Memang suara saya ni tak boleh kuat dah, setara ni saja. InsyaAllah nanti kita cari satu mic baru ke, mudah-mudahan. Okey, baik. Apa-apa pun saya teruskanlah. Saya teruskan juga nak berkat masa kita ini. Apa yang disebut tadi ya. Okey, baik. Nabi SAW lahir selepas 40 tahun jatuhnya sebuah kerajaan syirik yang pernah memerintah Mekah. Dan ataupun juga dikatakan Nabi kita lahir selepas 25 tahun peristiwa banjir besar menenggelamkan kota suci Makkah, termasuk merosakkan Kaabah. Itu yang saya sebut tadi. Kaabah dibina pula, dibaiki lagi kali kedua ketika umur Nabi 35 tahun. Yang akan kita bahaslah bila sampai waktunya nanti insya-Allah. Ataupun juga Nabi kita ni lahir, katanya ahli sejarah Mekah, selepas serangan Abrahah. Yakni 2 bulan sebelum Nabi lahir, Abrahah mari serang kota Mekah. Tak sempat masuk Mekah pun. Ia diazab oleh tentera Allah, iaitulah burung ababil. Dan burung ababil ni pula, sahabat-sahabat sekalian, kita baca dalam tafsir. Baik tafsir Tabari, tafsir Qurtubi, Ibnu Katsir dan lainnya. Kesemuanya menukilkan riwayat dengan mengatakan bahawa ababil yang serang Abrahah itu adalah sejenis burung yang bangsanya atau jenisnya adalah burung layang-layang. Mana bayangkan, burung tu burung kecil sangat, burung layang-layang. Kalau orang Terengganu panggil burung layang-layang jugalah. Kecil tu macam burung ciak. Kecil tu macam burung ciak, kata orang Terengganu. Mana kecil sangat. Tetapi inilah cara Allah nak hina Abrahah. Dihantarnya tentera burungnya layang-layang memusnahkan kaumnya Abrahah. Tu Al-Quran disebut tu, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu tengok bagaimana Tuhan kamu mengazab kepada tentera bergajah itu? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tidakkah tipu daya mereka membawa rugi pada mereka sendiri juga? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kami azab mereka dengan hanya kirim tentera kami burung layang-layang. Burung layang-layang ababil tu. Bagaimana mereka diazab? Tarmihim bihijaratin min sijil. Dicampak kepada mereka batu. Sijil ni kata ulama tafsir adalah batu yang diambil daripada dasar neraka Jahannam. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka menjadilah mereka yang terkena batu itu. Maknanya bila Al-Quran kata mereka kena batu, tafsir sebut tak semua yang kena batu sijil. Tak semua tentera Abrahah mati dengan sebab batu sijil itu. Sebahagian mereka ni lari keluar daripada Wadi Muhassir. Riwayat kata sesat di padang pasir, mati dengan sebab kebuluran dan kehausan.
Dan Abraha sendiri riwayat kata selamat. Dia sampai sempat balik ke ibu kota Yaman dia. Tetapi syair Arab dalam menggambarkan sirah ini menyebut bila sampai dia di kota Yaman, dadanya terbelah, kedua-dua tangannya hancur. Maka jadilah dia seperti anak ayam yang dilapah-lapah. Jadilah dia seperti anak ayam yang dilapah-lapah. Baik. Kemudian saudara-saudara sekalian, ni sejarah bagaimana Nabi SAW dilahirkan. Dan kita tengok selepas peristiwa serangan Abraha inilah Nabi kita lahir pada waktunya subuh 12 Rabiul Awal, mengikut pendapat yang paling banyak lah, bertepatan pada tahunnya gajah. Baik. Dan sewaktu Nabi lahir, ada riwayat menukilkan terdapat 3 keistimewaan kepada Nabi SAW sewaktu Nabi dilahirkan tu. Maknanya waktunya baginda nak dilahirkan oleh bondanya Aminah binti Wahab, ada 3 keistimewaan yang berlaku pada Nabi dan tidak pernah berlaku kepada mana-mana manusia atas dunia, sama ada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad SAW. Apa 3 perkara itu? Pertama, kata ulama, Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan sujud kepada Allah. Nabi keluar tu daripada rahim bondanya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat sekalian, anak cucu kita kalau lahir di hospital macam mana agaknya? Ya, keluar kepala dulu dah. Memang itu sepatutnya lah. Setengahnya keluar kaki dulu, lahir songsang contohnya pun ada juga. Bahkan ada yang tak boleh nak keluar normal, terpaksa dibelah oleh doktor itu nak selamat baby, nak selamatnya bondanya juga. Maknanya ada riwayat menyebut bahawa Nabi bila keluar daripada rahim bondanya tak macam kita. Sebaliknya Nabi keluar dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, ini keistimewaan Nabi lah sewaktu dilahirkan. Keduanya, Nabi dilahirkan oleh bondanya dalam keadaan bila keluar saja dari rahim, kata riwayat telah tanggal tali pusatnya. Kata riwayat telah pun tanggal tali pusatnya. Dan ketiganya, kata ulama, baginda SAW keluar daripada rahim bondanya dalam keadaan sudah pun dikhatankan. Sudah pun dikhatankan ataupun sudah siap bersunat dah. Ni riwayat kata. Maknanya 3 keistimewaan yang kita dah sebut tadi berlaku pada Nabi waktu Nabi lahir. Pertama apa dia? Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kedua, keistimewaan Nabi waktu lahir juga. Apa dia? Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan telah tanggal dah. Tali pusat yang tanggal dah Nabi. Kalau anak cucu kita, lepas kita kerat tali pusat tu, kita tunggu seminggu kah, 2 minggu kah, nak suruh gugur bakinya itu. Tetapi tidak. Adapun Nabi SAW keluar daripada rahim bondanya dalam keadaan telah pun tanggal tali pusat. 2. Dan ketiga, kita sebut tadi, antara keistimewaan baginda sewaktu lahir ialah baginda keluar dari rahim bondanya dalam keadaan sudah siap dah bersunat, sudah siap berkhatan. Ini pendapat di kalangan ahlus siyar. Menukilkan riwayat ini, kita bawa satu pandangan, antaranya yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Maknanya Imam Ibn Qayyim kata, soal Nabi keluar katanya dalam keadaan sujud, riwayat sebut begitu, kami terima. Dan soal Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan telah tanggal pun tali pusatnya pun kami terima juga, kata Ibn Qayyim. Tetapi kalau riwayat kata Nabi keluar dari rahim bondanya dalam keadaan telah siap bersunat atau dikhatankan, kami tidak terima. Ni kita nukil satu pandangan, kita nak raikan dan juga kita nak cambahkan ilmu kita. Maknanya soal Nabi keluar dalam keadaan sujud kami terima, kata Imam Ibn Qayyim.
Soal Nabi keluar daripada rahim bondanya dalam keadaan telah tanggal tali pusatnya pun kami terima juga. Tetapi kalau kata Nabi ni keluar daripada rahim bondanya dalam keadaan telah pun siap dikhatankan, ni kami tak terima katanya. Kerana apa? Kerana dia kata ada riwayat lain yang menyebut baginda sebenarnya keluar daripada rahim bondanya dalam keadaan belum bersunat, belum dikhatankan. Kemudian baginda barulah dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib ketika umur Nabi 7 hari. Ketika umur Nabi 7 hari ataupun seminggu itulah. Dan kenapa dipilih riwayat ini? Kerana katanya memang dah jadi budaya orang Arab dan juga budaya orang Yahudi. Mereka khatankan bayi mereka dalam tempoh ataupun umur lebih kurang 2 minggu ke bawah. 2 minggu ke bawah. Itulah kita baca dalam Bible orang Kristian pun. Ya, orang Kristian pun percaya, kawan-kawan kita yang agama Kristian tu pun percaya. Kalau dia baca dalam gospel mereka, ya, dalam New Testament ada 4 gospel tu. The Gospel Saint Matthew, Mark, Luke and John tu. Kalau Bible Arab, tak ada Bible Arab di sini. Apa disebut? Injil Mata, wa Injil Markus, Injil Luka, wa Injil Yohana. Matthew, Mark, Luke and John tu. Ada diriwayatkanlah mengikut kepercayaan mereka lah bahawa Isa bin Maryam, Jesus Christ son of Mary, disunatkan ketika umur 11 hari. Ketika umur 11 hari. Maknanya siapa Nabi Isa ni? Yahudi. Mana orang Yahudi baik, orang Arab pun baik, memang mereka ni bersunat dalam tempoh 2 minggu ke bawah. Ini tradisi ataupun sudah menjadi satu kelaziman dalamnya bangsa Semitik mereka itu, Arab dan Yahudi. Lalu sebab itulah setengah ulama kata Nabi keluar ni tak bersunat lagi, belum berkhatang lagi. Kemudian baru Nabi dikhatankan oleh datuknya sendiri, Abdul Muttalib tu. Abdul Muttalib tu ketika umur Nabi 7 hari ataupun seminggu. Ni kita baca pandangan ataupun riwayat yang disebut tentang keistimewaan Nabi sewaktu dilahirkan. Dan bila kita baca riwayat ini, Nabi disunatkan ketika umur 7 hari ataupun seminggu oleh datuknya Abdul Muttalib. Satu istimbat ataupun panduan lah yang boleh kita ambil agaknya, ya. Apa dia? Kita kalau dapat anak ataupun dapat cucu ataupun dapatnya cicit, tak kira lah, kita akan terus ingat nak akikah. Satu betul, akikah. Dan kita dah baca hadis Isra' Mi'raj hari tu. Kalau scroll balik, tengok balik video-video dalam Facebook kami, ada kita bincang tentang hadis kalau nak sembelih akikah, nak sembelih udhiyah, raya korban, raya haji, tak kira lah, disunatkan kita sembelih binatang warna putih. Maka kalau kita dapat anak ataupun cucu, cicit, tak kira lah, kita pun mula-mula teringat nak akikah. Betul, kita akikah kalau boleh cari binatang warna putih, okey lah. Dan kemudian kita pun nak cukur rambut. Ni benda-benda yang cepat kita teringat. Bila dapat anak, kita dah siap dah nak akikah, nak cukur rambut. Jadi bila cukur rambut, kita pun nak timbang dah rambut anak cucu kita tu dengan nilaian emas, barang paling berharga lah. Kemudian kita nak bersedekah dan nak lebihkan sedekah itu, kata Nabi. Dua benda yang kita nak buat. Ketiga, apa dia lagi? Kita nak isytihar nama. Contohnya, nama anak saya ni Muhammad Attaillah, contohnya. Nama anak saya ni Ruqayyah Hasifah, contohnya. Nama anak saya ni Muhammad Syangqiti, contohnya. Maknanya kata kita nak isytihar nama. Tetapi bila kita belajar hari ni, rupanya ada riwayat kata Nabi ni dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib ketika umur 7 hari. Barangkali kita boleh ambil panduan juga, sahabat-sahabat sekalian. Kalau dapat anak nanti hari ke-7 nak khatan, boleh. Kerana kita dah belajar dah hari ni, ada riwayat itu menyebutnya di dalam sirah. Kita nak khatan pada hari ke-7, boleh.
Dan kita nak akikah, di samping kita nak akikah yang telah kita rancang lama dah nak boleh anak cucu tu pun betul juga. Dan ada satu hadis menyebut Nabi SAW bila akikah anak ataupun cucu, bahagian peha kambing yang kita akikah itu Nabi hadiahkan kepada bidan yang menyambut anak cucu Nabi. Maknanya kalau kita dah hantar orang rumah sakit perut nak beranak sangat dah, jadi doktor yang sambut anak kita tu doktor yang sama, tiga anak doktor yang sama juga. Contohnya Dr. Fatimah Mustafa. Kalau ada Dr. Fatimah tengok malam ini, doktor tiga anak saya disambut oleh Dr. Fatimah Mustafa. So Dr. Fatimah Mustafa kita ni sambut. Kita ni yang akikah anak kita, tak kira lah ya berapa orang pun, Nabi tunjuk bagaimana Nabi beri bahagian peha kambing yang kita nak akikah itu, bahagian peha simpan dan kita beri kepada bidan. Beri kepada bidan ataupun kepada doktor yang sambut anak kita itu. Kalau mereka tanya kenapa ni tu beri pula peha kambing, buat susah saja. Tak ada apa doktor, ada riwayat sebut Nabi bagi peha kambing tu kepada bidan yang sambut anak cucu Nabi. Tu kita nak beramal tu. Ni antara benda yang boleh terus kita amal, boleh terus kita faham dan juga kita simpang azam. Nanti nak boleh anak ni bidang yang sambut nak berilah peha kambing itu yang nak akikah itu. Okey, baik. So ada riwayat kata Nabi dikhatankan ketika umur 7 hari oleh datuknya Nabi Abdul Muttalib, dan ini tradisi orang Arab dan juga orang Yahudi yang mengkhatankan bayi mereka dalam tempoh 2 minggu ke bawah. Maknanya kawan-kawan sekalian, sahabat-sahabat di FB sekalian yang melihat live ini ataupun yang share live ini dengan ramai sahabat di sana untuk mendapat manfaat dan amal kebajikan yang berpanjangan, dapatlah kita faham rupanya tradisi orang-orang Arab dan orang Yahudi ni, kalau mereka nak khatankan bayi, mereka nak sunatkan keturunan mereka. Kalau Arab dengan Yahudi rupanya dalam tempoh 2 minggu ke bawah. Rupanya dalam tempoh 2 minggu ke bawah. Maknanya awal ya. Awal Abang Rahim, awal sangat abang saya. Dia tak macam tempat kita. Tempat kita lambat. Arab dengan Yahudi awal. Lebih kurang 2 minggu ke bawah. Kita dah sebut riwayat tadi. Tetapi yang lambat ni biasanya tempat kita lah. Tempat kita lambat Cikgu Din ataupun Wafi lambat tempat kita. Tempat kita kadang-kadang 38 tahun baru sunat ataupun 42 tahun baru nak sunat. Lambat tempat kita ya. Lambat tuan-tuan. Tapi Arab dengan Yahudi awal. Bila umur lebih kurang 2 minggu ke bawah. Dan ini yang berlaku pada Nabi SAW sewaktu Nabi kita baru dilahirkan. Dan orang pertama menyusukan Nabi, tentu bondanya Aminah binti Wahab, sudah tentu bonda baginda. Orang kedua menyusukan Nabi siapa? Suwaibah. Suwaibah ni siapa? Hamba perempuan milik pak saudara Nabi Abu Lahab. Tu dimerdekakan oleh Abu Lahab. Suwaibah tu kerana suka hati sangat dapat anak saudara. Dan bila kita baca riwayat yang menyebut Suwaibah menyusukan Nabi, maknanya Suwaibah ketika itu ada susu. Ada susu, sebab tu boleh menyusukan Nabi. Dan wanita ni ada susu biasanya yang sedang menyusu juga. Atas dasar itu rupanya Suwaibah ni dia tengah menyusu anak dia. Maka anak Suwaibah dengan Nabi adik-beradik susuan. Siapa anak Suwaibah? Namanya Masruh. Namanya anak Suwaibah ialah Masruh. Maknanya adik-beradik susuang Nabi. Dan tak dia menikahlah Nabi dengan adik-beradik susuang ni. Cuma nak kata menikah ni memang tak boleh menikah lah adik-beradik susuan. Cuma tinggal lagi tak boleh menikah tu bukan saja sebab adik-beradik susuan. Kebetulan Masruh ni pula laki-laki. Kebetulan Masruh ni pula laki-laki. Lagilah tak boleh menikah.
Kenapa kita sebut begini, saudara-saudara sekalian? Sebab akhir zaman ni pelik sangat. Hatta dalam negara kita ni macam-macam ada lelaki, perempuan sebagainya, yang kita berdoa Allah Ta'ala berilah hidayah, petunjuk. Semoga mereka menjadi lebih baik lah. Mudah-mudahan hendaknya baik. Jadi Nabi ada adik-beradik susuan. Anak kepada ibu susuan Nabi. Siapa? Suwaibah tadi. Adik-beradik susuannya Nabi Masruh, yakni anak Suwaibah. Adik-beradik susuan Nabi ni banyak. Kalau kita baca contohnya dalam peperangan Hunain. Dalam peperangan Hunain ni satu peperangan besar lah. Dan kita menawan musuh sehingga 6,000 orang. Bayangkan besar peperangan Hunain. Bahkan kita dapat harta rampasan perang. Ghanimah pun paling banyak dalam peperangan Hunain. Apa yang saya nak cerita ni, dalam peperangan Hunain, ada satu wanita datang jumpa Nabi, maka dia tunjuk tanda pada tangannya. Lebih kurang begitulah, ditunjuk pada Rasulullah, ni tanda pada tangan saya. Rupanya bila Nabi tengok tanda pada tangan begitu, Nabi tahu ini adik-beradik susuan Nabi. Nabi kenal, ini adik-beradik susuan saya ni. Maka Nabi pun cabut serbang apa ke tanah, persilakan adik-beradik susuannya duduk. Seorang wanita. Siapa wanita ni adik-beradik susuan Nabi dalam peperangan Hunain? Siapa agaknya? Sahabat-sahabat sekalian yang sedang menonton malam ni tak kurang 3 juta orang ni agak saya lah kot. Oh, bukan 3 juta ni cikgu saya, ayanda cikgu Kasman. Saya ingat 3 juta, 36 orang rupanya. Tak apalah. 36 orang yang tengok video ini, saya nak tanya. Siapa adik-beradik susuan Nabi yang ditawan oleh tentera Islam dalam peperangan Hunain yang saya sebut tadi? Siapa-siapa dapat jawab ni, saya nak beri RM10, nak beri sungguh. Ataupun nak beri buku-buku yang kami tulis. Ada buku-buku yang kami tulis. Antaranya isu kalimah Allah. Ini kita tulis dengan Samaha Mufti Wilayah dan juga Dr. Aizah Mas'ud. Kita nak beri hadiah. Agaknya siapa adik-beradik susuan Nabi dalam peperangan Hunain yang ditawan oleh orang Islam, kemudian Nabi bebaskan? Siapa? Jawabnya Shima bintul Haris. Shima ni satu adik-beradik susuan Nabi juga. Nak menunjukkan apa? Adik-beradik susuan Nabi ni ramai. Bahkan Abu Salamah yang hijrah itu, yang meninggalkan Ummu Salamah isterinya dan anak mereka Salamah, setahun terpisah, akhirnya jumpa pula di Madinah itu pun. Abu Salamah ni bukan orang lain dengan Nabi. Tak lain tak bukan adik-beradik susuan Nabi juga. Adik-beradik susuan Nabi juga. Itulah Abu Salamah. Itu bila Abu Salamah wafat dah, Nabi meminang Ummu Salamah, isteri Abu Salamah itu. Maknanya Nabi menjaga, berkahwin, urus isterinya, adik-beradik susuannya sendiri. Itu Nabi pinang Ummu Salamah. Sedangkan Abu Salamah bukan orang lain, adik-beradik susuan Nabi SAW. Jadi orang kedua yang menyusukan Nabi kita dah sebut tadi, siapa? Suwaibah. Maka dengan sebab itu Nabi ada adik-beradik susuan, anak kepada Suwaibah itu yang bernama Masruh. Dan orang ketiga yang menyusukan Nabi siapa? Orang ketiga yang menyusukan Nabi siapa? Tak lain tak bukan, iaitulah Halimah binti Abu Zu'aib. Halimah binti Abu Zu'aib. Seorang wanita yang memang kerja mengambil upah menyusu bayi. Kerjanya ambil upah menyusu bayi. Dan ia datang daripada kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Kabilah Bani Sa'ad bin Bakr. Atas dasar itulah bila sebutnya Nabi SAW ni disusukan oleh Halimah binti Abu Zu'aib yang datang dari kabilah Bani Sa'ad, maka Halimah binti Abu Zu'aib juga lebih dikenali dengan Halimah Sa'adiyah. Halimah Sa'adiyah. Dengannya lah Nabi SAW menyusu penuh dalam tempoh 2 tahun penuh.
Dalam tempoh 2 tahun penuh Nabi menyusu. Memang menyusu yang paling sempurna tempoh penyusuan ialah 2 tahun. Ada anak-anak kita kadang menyusu lebih ada, menyusu sekejap pun ada. Ada satu jemaah saya kata anaknya menyusu sampai 4 tahun. Mana umur sampai 4 tahun. Boleh. Tetapi yang paling penuhnya ialah 2 tahun. Ini berdasarkan nas Al-Quran dalam surah Al-Baqarah tu. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Tempoh penyusuan yang paling sempurna. Tempoh penyusuan yang paling sempurna bagi satu-satu bayi yang kita nak susukan itu adalah 2 tahun. Adalah 2 tahun penuh. Baik. Jadi Nabi menyusu penuh 2 tahun penuh. Walaupun duduk dengan Halimah tu 4 tahun. 2 tahun pertama disusukan dengan sepenuh masa yang sempurna. Jadi kita ada anak ni sebenarnya Quran sebut penyusuan paling sempurna 2 tahun. Tapi tak apalah. Mungkin sekarang ibu-ibu, sahabat-sahabat yang live ni ada anak dan juga ada kerjaya, kita bagi-bagilah. Kadang kita hantar anak susuan, kadang kita simpan susu tu siap-siap dah, terpulanglah kepandaian masing-masing dah. Tetapi Al-Quran sebut 2 tahun adalah tempoh penyusuan yang paling sempurna. Tu saya selalu sebut pada jemaah saya yang ambil anak angkat, nak bela anak angkat di rumah. Ada baiknya kita jadikan juga anak angkat kita itu sebagai anak susuan. Sebagai anak susuan. Dan nak jadikan anak susuan ni pula, kita kena tengok pandangan mazhab. Dia ada syarat dia. Antaranya 2 syarat je. Kalau ambil anak angkat, nak jadikan status anak angkat tu juga anak susuan. Dia kena ada 2 syarat. Pertama syarat pada kanak-kanak tu. Kedua, syarat pada sifat penyusuan kita kepadanya. Syarat pada kanak-kanak ni apa dia? Umur 2 tahun ke bawah. Saya ulang tu Pak Cik Haji Arsyad saya. Umur anak yang kita nak menyusu, nak jadikan anak susuan mesti 2 tahun ke bawah. Saya ulang sekali lagi Haji Arsyad, 2 tahun ke bawah. Kenapa Datuk banyak ulang malam ni tu? Jawabnya tak lain tak bukan sebab ramai yang tertukar. Kita kata 2 tahun ke bawah, dia ingat tahun 2 ke bawah. Jauh beza tu. 2 tahun ke bawah ni umur 2 tahun. Tapi dipahamnya tahun 2, darjah 2. Ada satu cikgu di Kelang tanya tu, anak susuang ni kalau kita nak menyusu darjah 2 ke bawah tak? Tahun 2 ke bawah. Terperanjat saya dengar. Saya kata tak cikgu, 2 tahun umurnya. 2 tahun ke bawah. Dan syarat berikutnya ialah tempoh penyusuan sehingga dia kenyang. Ada riwayat kata paling sikit 2 kali kenyang sudah dianggap anak susuan. Ada riwayat kata 5 kali kenyang sudah pun dikira anak susuan. Ni berlaku pada Nabi SAW, disusukan oleh Suwaibah, hamba perempuan milik Abu Lahab. Dan Nabi ada adik-beradik susuan anak kepada Suwaibah, iaitulah Masruh. Begitu juga Nabi disusukan oleh Halimah binti Abu Zu'aib, wanita yang memang kerjanya mengambil upah menyusu bayi yang datang daripada kabilah Bani Sa'ad. Sebab itu Halimah binti Abu Zu'aib dipanggil juga Halimah Sa'adiyah. Menyusu Nabi 2 tahun penuh. Sehingga Nabi ada beberapa adik-beradik susuan yang kita sebut tadi. Dalam peperangan Hunain, ditawan adik-beradik susuan Nabi, seorang wanita Shima namanya, bintul Haris. Begitu juga Abu Salamah, yang Nabi berkahwin dengan isteri Abu Salamah setelah kewafatan Abu Salamah, itulah Ummu Salamah tu. Jadi Abu Salamah ni bukan orang lain dengan Nabi, sebaliknya adik-beradik susuan juga. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya kira mungkin kita akan tawakuf dulu siri kedua sirah Nabi SAW ini, kerana kita nak istiqamah sekitar 30 minit ke 40 minit saja setiap sesi. Dan yang lebih besar daripada itu kerana kita nak meraihkan juga majlis-majlis ilmu daripada guru-guru kita yang lain. Ni sewaktu saya berkuliah ringkas ini, sebenarnya Samahah tuan guru kita
Menteri Agama sedang berkuliah, tajuk kitab Mengenali Imam Mazhab. Begitu juga pukul 10 sekejap lagi, jangan ke mana-mana, sambung tengok pula kuliah Ustaz Haslim Baharin kita, abaling saya. Jadi ramai guru-guru kita insya-Allah akan bersama-sama membimbing kuliah setakat yang mampulah. Hanya semata-mata nak dapatkan kerahmatan, kebaikan, apatah lagi doa daripada sahabat-sahabat yang menonton, kemudian share merata-rata, kemudian sanggup type, tulis nota di rumah, type pula dalam WhatsApp, panjangkan dalam grup. Ni semua kebaikan kita di akhirat nanti. Saya mendoakan mudah-mudahan selamat berkat hendaknya semua sekali. Sebelum saya tawakuf kuliah kita ini, saya nak terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa kita akan sambung dalam siri ketiga, bagaimana Nabi SAW dibelah dadanya ketika umur 4 tahun dalam jagaan Halimah binti Abu Zu'aib. Dan saya mendoakan kita selamat berkat, negara kita selamat, dunia kita selamat, terutamanya umat Islam kita. Apa yang berlaku sekarang adalah satu ujian ataupun satu cobaan untuk mengasah iman dan keyakinan kita kepada Allah.